Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini agenda awani bersama saya Nazri Kahar dari World Trade Center Kuala Lumpur. Pada siang tadi Yang Amat Berhormat sudah pun melancarkan pelancaran buku panduan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Satu buku panduan yang lengkap bagaimana kita ingin melihat program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang akan berlangsung tidak berapa lama lagi dengan temanya lindung diri dan juga lindung semua. Jadi untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut bagaimana kerajaan akan melancarkan dan juga menggerakkan program imunisasi antara yang terbesar pernah dilakukan oleh negara ini, di talian melalui Skype pada malam ini saya akan bersama Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Datuk Seri, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi dan salam sejahtera. Terima kasih. Datuk Seri, mungkin soalan pertama saya, mungkin ramai di kalangan kita tertanya-tanya, apakah sebenarnya yang ingin dicapai oleh pihak kerajaan, khususnya kepada Kementerian Kesihatan Malaysia apabila kita melancarkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini? Ya, terima kasih. Ia merupakan satu objektif sebenarnya. Yang mana vaksinasi ini adalah salah satu kaedah untuk kita mengawal pandemik. Dan dia adalah antara cara yang terbaik untuk melindungi masyarakat kita lah. Dan program imunisasi ini menyeluruh dan dia bertujuan memastikan imuniti kelompok ataupun dipanggil herd immunity dapat dibentuk dalam kalangan masyarakat atau komuniti supaya matlamatnya ialah memutuskan rantaian penularan jangkitan COVID-19 lah. Dan akhirnya kita dapat menamatkan pandemik COVID-19. Untuk itu vaksinasi ataupun suntikan vaksin ini amat penting untuk kita lakukan demi melindungi diri sendiri dan juga orang yang kita sayangi seperti ahli keluarga, ibu bapa kita, adik-beradik, pasangan kita, sahabat handai, malahan rakan sekerja, jiran dan juga seluruh komuniti. Ya. Untuk itu apabila seseorang menerima suntikan vaksin, dia sebenarnya turut memberi sumbangan besar kepada negara untuk sama-sama melindungi negara kita ini daripada penularan jangkitan wabak COVID-19 ini. Ini juga bermaksud slogan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin perkenalkan secara rasmi, iaitu lindung diri, lindung semua. Walaupun nampak sekadar suntikan kecil di lengan, apabila semua orang telah dilindungi dan program imunisasi COVID-19 ini berjaya dilaksanakan, impak positif akan mula kita rasai. Dan untuk itu pelbagai sektor ekonomi terutamanya akan dibuka semula seperti pelancongan dan kita boleh saling ziarah-menziarahi, beraktiviti sukan, kita dapat amalkan perkara-perkara yang berbentuk norma baru dan juga ini adalah harapan kita. Yang paling penting untuk kita melawan COVID-19. Untuk itu kita semua, seluruh rakyat Malaysia perlulah bersama-sama menyokong program imunisasi ini dan mendapatkan imunisasi supaya kita dapat keluar dari pandemik ini. Melindungi diri dan melindungi semua. Ikut jadual yang diumumkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada pagi tadi, negara akan menerima vaksin pertama lebih awal, seminggu lebih awal iaitu pada 21 hari bulan Februari minggu hadapan dan roll out plan imunisasi kebangsaan kita akan bermula 26 bulan Februari iaitu seminggu lebih awal daripada cadangan awal. Tapi dari sudut jaminan akses untuk Malaysia terus mendapatkan bekalan vaksin dari syarikat pengeluar, Datuk Seri, adakah kita akan terus diberikan jaminan bahawa dos seterusnya dari syarikat seperti Pfizer, AstraZeneca, Moderna dan sebagainya seperti mana yang sudah pun dipersetujui oleh jawatankuasa bekalan vaksin ini akan diberi ikut jadual yang dipersetujui oleh syarikat-syarikat pengeluar? Kerana kita tahu vaksin menjadi rebutan semua negara di dunia pada ketika ini. Pandangan Datuk Seri? Ya, terima kasih. Kerajaan kita memang terus memastikan bahawa bekalan yang kita perlu perolehi mestilah dalam tempoh yang kita tetapkan.
supaya program imunisasi ini dapat dilaksanakan mengikut jadual yang telah pun kita nyatakan dalam program imunisasi kebangsaan COVID-19. Dan kerajaan juga mempercepatkan tempoh pendaftaran setiap vaksin dan proses perolehan rundingan dengan syarikat pengeluar vaksin sedang dan kerap kita adakan agar bekalan diperolehi dengan cepat mengikut jadual yang ditetapkan. Namun, sebelum meluluskan sebarang permohonan, KKM dan pakar-pakar yang ditugaskan terlebih dahulu mestilah memastikan bahawa setiap permohonan pendaftaran telah menepati 3 perkara, iaitu kualiti, keberkesanan dan keselamatan, safety, efikasi dan efisiensi yang telah ditetapkan oleh WHO dan juga KKM. Dan ia terpaksa kita yakinkan bahawa NPRA merupakan salah satu agensi yang menjaga kualiti, keselamatan dan keberkesanan supaya ia selamat dan tidak menimbulkan adverse effect ataupun kesan adverse daripada pemberian vaksin ini. Dari maklumat yang kita sedia maklum, kerajaan sudah pun meluluskan dengan bersyarat vaksin keluaran Pfizer itu diberi kebenaran dan itu juga yang akan diberikan dos kepada barisan hadapan kita dalam fasa pertama program vaksinasi ataupun imunisasi COVID-19 kebangsaan. Bagaimana dengan syarikat-syarikat yang sudah pun memeterai perjanjian untuk membekalkan vaksin kita seperti AstraZeneca, Moderna dan juga Sinovac? Adakah ia masih dalam pertimbangan dan juga penyelidikan oleh pihak NPRA dan bila nak diluluskan, Datuk Seri? Ya, kita telah mengambil maklum bahawa untuk vaksin Pfizer-BioNTech yang dikeluarkan oleh syarikat Pfizer telah pun dapat kelulusan secara NPRA iaitu bersyarat ataupun conditional approval kerana banyak negara lain telah pun meluluskan pengeluaran vaksin Pfizer-BioNTech ini, terutama sekali FDA ataupun EMA ataupun European Medicine Agency. Dan bahagian regulatory negara ataupun NPRA, bahagian regulatory farmasi negara ataupun NPRA mempunyai tanggungjawab besar sebenarnya kepada negara kita. Ya. Begitu juga dalam program imunisasi kebangsaan ini termasuk berkaitan vaksin dan ubat-ubatan lain. Jadi amanah besar NPRA ialah untuk sentiasa memastikan 3 perkara yang saya sebut tadi, iaitu keselamatan, keberkesanan dan kualiti produk vaksin itu sentiasa terjamin. Ini soal berkaitan kesihatan dan nyawa rakyat dan juga kepentingan negara. Jadi setiap permohonan mestilah menepati syarat yang ketat. Ini diamalkan dengan tegas setiap negara, termasuk Amerika Syarikat, negara-negara Eropah dan juga Australia. Dan syarat-syarat dan proses-proses amalan ini mendapati piawaian WHO. Selain daripada menilai dokumen permohonan syarikat pengeluar vaksin, NPRA turut juga memantau apa yang dipanggil AEFI ataupun Adverse Event Following Immunization. Ini termasuk memantau pengalaman negara lain yang telah pun memulakan program imunisasi mereka serta situasi COVID-19 yang dilaporkan di negara tersebut. Dan AEFI ini menjadikan kita lebih bertanggungjawab untuk memastikan bahawa pemegang pendaftaran produk ini perlu melaporkan kepada kita sebarang isu keselamatan baru ataupun terdapat perubahan dalam maklumat keselamatan dan juga keberkesanan produk itu. Terutama sekali jika melibatkan kesan-kesan serius kepada kita dengan segera. Dan untuk itu kita dapat memaklumkan kepada masyarakat bahawa kedudukan yang terkini ini adalah perkara yang penting untuk kita laksanakan, iaitu keselamatan, keberkesanan dan kualiti. Untuk itu kita perlu melihat sekali lagi bagaimanakah pengalaman negara lain yang telah pun melaksanakan vaksinasi dapat kita pelajari dan kita dapat pastikan kita juga tergolong di kalangan negara-negara yang menggunakan vaksin yang sama tetapi dengan kawalan-kawalan yang ketat daripada NPRA.
bagi reaksi segera Datuk Seri, bilakah agaknya dalam waktu tempoh tertentu 4 lagi vaksin keluaran 4 syarikat itu akan diberi kebenaran bersyarat oleh pihak NPRA? Ya, kita juga berunding dengan AstraZeneca ya. AstraZeneca mempunyai dua cara yang kita akan perolehi, iaitu pertama kita telah pun memulakan rundingan dengan COVAX Facility, iaitu solidarity issue yang berkaitan dengan akses to vaksin. Dan AstraZeneca menawarkan kita melalui COVAX Facility sebanyak 3% penduduk negara kita. Tetapi untuk AstraZeneca sendiri melalui rundingan terus dengan syarikat AstraZeneca, kita telah dapat secure lebih kurang 10% daripada vaksin mereka. Ini jadikan 13% yang telah pun kita dapati. Untuk portfolio vaksin lain seperti CanSino, seperti Sinovac, Sinopharm, Gamaleya, Sputnik V, kita telah pun mendapat term sheet dan juga telah mendapat rolling submission sebahagian daripada dossier ya, yang perlu kita teliti. Dan NPRA sedang melaksanakan tanggungjawab untuk memastikan bahawa proses untuk mendapatkan kebenaran sama ada secara kondisional ataupun pendaftaran penuh bertepatan dengan kehendak kita iaitu NPRA. Dan fasa pertama bermula 26 Januari ini melibatkan pemberian vaksin kepada kumpulan yang telah pun kita selalu terangkan iaitu kumpulan frontliners. Jadi untuk vaksin fasa pertama ini kita gunakan Pfizer-BioNTech. Ramai juga di luar sana terus berdebat dan juga ingin mengetahui lebih lanjut Datuk Seri. Walaupun kita acap kali membincangkan kumpulan pertama dalam fasa pertama imunisasi kebangsaan ini, iaitu kumpulan Barisan Harapan ataupun frontliners. Boleh Datuk Seri jelaskan siapa sebenarnya frontliners yang kita maksudkan? Kerana petugas kesihatan begitu ramai juga, mungkin ratusan ribu jumlahnya. Pasukan keselamatan pun ratusan ribu, termasuk tentera dan juga polis. Mungkin APMM, adakah termasuk immigration, adakah masuk di situ, rela ke masuk dan sebagainya. Boleh Datuk Seri jelaskan siapa sebenarnya dalam fasa pertama ini? Ya, terima kasih. Kita telah pun maklum bahawa pemberian vaksinasi COVID-19 kebangsaan akan berada dalam fasa pertama, 2 dan 3. Dan fasa pertama tentu telah kita dendangkan sebelum ini iaitu kepada frontliners. Jadi senarai nama frontliners petugas barisan harapan kita pun sudah ada, iaitu mereka perlu datang daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri iaitu seperti kumpulan doktor perubatan, nurses dan juga doktor gigi serta doktor yang berkaitan dengan kepakaran di pihak swasta juga. Juga kita akan jelaskan bahawa selain daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, kita juga ada frontliners yang berhadapan dengan kemungkinan berhadapan dengan risiko tinggi dalam usaha memerangi COVID-19. Seperti kita dapat senarai awal daripada pasukan PDRM yang memang berada atau bertugas di barisan frontliners, Angkatan Tentera, Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam, Rela, lain-lain agensi yang terlibat dalam menjayakan PKP ini. Dan ia juga melibatkan mereka yang sentiasa berada untuk mendapatkan maklumat. Seperti contoh, fasa pertama ini boleh juga kita berikan kepada mereka yang sentiasa berhadapan dengan masyarakat yang tak tahu lagi sama ada mereka ni COVID positif atau negatif. Untuk itu, senarai frontliners ini pada umumnya pada fasa pertama ini ialah menjurus kepada mereka yang betul-betul terlibat secara langsung dengan kes-kes COVID positif dan juga mereka terlibat dalam aktiviti contact tracing, aktiviti mengasingkan sakit dan juga aktiviti untuk merawat mereka di lapangan ataupun di lokasi yang mana kita sentiasa membuat kerja-kerja sama ada mengesan ataupun mengawal serta mencegah wabak ini. Okey, jelas. Datuk Seri, tadi yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan beliau sendiri antara individu yang akan menerima vaksin awal dos pertama
dalam kelompok fasa pertama kali ini. Begitu juga kepada barisan kabinet dan juga ahli-ahli politik. Ramai juga di luar sana berdebat dan mengatakan apakah kewajaran ahli politik, pemimpin politik mendapat vaksin pertama ini, sedangkan ramai lagi yang mungkin rentan, yang mungkin amat memerlukan vaksin untuk meneruskan kehidupan tetapi tidak tergolong dalam fasa pertama. Mungkin Datuk Seri ada penjelasan tentang itu. Ya, kita perlu lihat bahawa kita nak mencapai herd immunity ataupun immunity kelompok, dan kita sasarkan melalui dapatan kita bahawa wabak ini perlu dilindungi daripada masyarakat jangkitan dengan memastikan bahawa 80% sasaran kita, komuniti dalam negara kita dilindungi. Untuk itu kita pastikan bahawa kita perlukan fasa pertama, kedua dan ketiga. Dan fasa-fasa ini juga kita laksanakan program ini berlandaskan kepada availability ataupun kedapatan vaksin itu sendiri. Bila dia sampai, berapa dos yang kita boleh dapat dalam masa tertentu. Dan untuk itu fasa pertama ini dia akan dilaksanakan bukan satu hari. Dia dilaksanakan dalam masa tertentu. Kita dah putuskan bahawa dia dilaksanakan daripada 26 hari bulan Februari ini sehinggalah April 2021. Tetapi untuk menjamin bahawa kita dapat memberikan vaksin dalam fasa pertama, fasa kedua yang kita telah pun ambil maklum iaitu kumpulan-kumpulan vulnerable, kumpulan mereka yang berisiko tinggi dan juga yang berumur 60 tahun tetapi layak untuk mengambil vaksin, dimasukkan dalam fasa pertama, iaitu pada bulan Mac sendiri. Dan bulan Mac bermula untuk fasa kedua, seterusnya sampailah ke bulan Julai. Dan fasa ketiga bukan kita mula Ogos, kita masukkan fasa ketiga dalam fasa kedua, iaitu pada Mei ataupun Jun. Jadi kita tidak akan tinggalkan mereka tanpa dapatkan vaksin, dan kita perlu dapatkan semua senarai ini lebih awal, dan kita boleh berikan vaksin secara berjadual supaya tidak berlaku kesesakan, tidak berlaku wastage ataupun pembaziran dalam pemberian vaksin. Dan kita tahu bahawa kalau kita gunakan vaksin Pfizer BioNTech ini, dia memerlukan satu kaedah yang sangat unik sebelum ini tak pernah kita laksanakan, iaitu kita perlu simpan vaksin ini di suhu yang paling rendah, iaitu negatif 80. Dan dia memerlukan ultra low temperature freezer sebelum kita pindahkan kepada data logger, sebelum kita pindahkan kepada cold box ataupun sebelum disampaikan vaksin itu kepada penerima vaksin. Untuk itu kita pastikan bahawa kumpulan yang disebut sebagai keperluan adalah dalam fasa pertama, walaupun mereka diberi dalam masa julat waktu yang saya sebutkan tadi, daripada Februari 26, bulan Mac dan April. Jadi mereka dah tersenarai dalam bulan tersebut. Datuk Seri, berkaitan dengan untuk mengelakkan kesesakan ataupun wastage, pembaziran kepada dos yang kita terima, terutamanya dos pertama Pfizer ini, bagaimana perancangan kementerian dan juga program imunisasi ini supaya mereka yang sudah pun mendaftar, mereka diminta tampil ke pusat-pusat vaksinasi dan tidak perlu membatalkan ataupun tidak, mereka perlu hadir. Kalau mereka tidak hadir, maka vaksin itu akan menjadi pembaziran dan sebagainya. Bagaimana ini dapat dielakkan untuk kita belajar juga pengalaman dari negara-negara lain yang berlaku keadaan demikian, Datuk Seri? Ya, kita tahu bahawa vaksin yang kita dapat peringkat awal ini dalam fasa pertama dan kedua daripada Pfizer BioNTech, dia didatangi dengan bentuk vial, iaitu dalam bentuk dos-dos yang ada dalam satu vial, yang kita dapat maklum bahawa 6 dos boleh diberi dalam satu vial. Dan kita menggunakan special syringe, dipanggil low date volume syringes, untuk extract out vaksin tersebut daripada vial tersebut. Tidak ada pembaziran kerana dia ambil keluar daripada vial tersebut dengan kadar yang tepat. Jadi kita pertama tak dapat pembaziran. Yang kedua, kita perlu lihat bahawa kehadiran ataupun jumlah yang mereka hadir pada satu hari itu menepati jumlah vaksinator yang kita ada. Kita dapati di negara kita telah announce, telah pun maklumkan ada 600 site untuk memberi vaksin.
satu site tersebut kita boleh letakkan hampir maksimum 7 vaksinator. Dan kita dapat maklum bahawa 7 vaksinator ini mampu memberi satu vaksinator tu 30 orang. Jadi pada satu site tu, satu tempat vaksinasi tu, kalau ada 7 vaksinator, kita beri pada 30 orang sehari, bermakna 210 orang boleh datang. Ya. Dan 210 orang tu, kita dah beri mereka 5 pilihan. Sama ada mereka download melalui Mas Sejahtera, dia mendaftar di klinik-klinik kesihatan yang berhampiran dengan mereka atau hospital. Mereka mendaftar secara online website yang kita tubuhkan, ataupun kita buat panggilan. Serta mereka juga boleh pastikan bahawa nama mereka memang dah senarai dalam PKB40 ataupun senarai saringan yang ada dalam Kementerian Kesihatan. Untuk itu, kita juga akan mengelakkan pembaziran dengan pastikan bahawa sekiranya mereka tak hadir, kita lebihkan jumlah yang datang mengikut jadual supaya kadar dos-dos vaksin yang berlebihan itu tidak dibazirkan. Kita boleh beri kepada kepada mereka yang datang pada hari yang sama yang kita tetapkan. Untuk itu, kita pastikan bahawa kita ada cukup vaksinator, cukup vaksin dan kita ada jumlah orang yang datang tu bertepatan dengan waktunya serta mereka yang datang itu telah pun memberi makluman awal. Contoh, kita beri seminggu lebih awal borang untuk mereka isi partikular mereka ataupun perkara-perkara berkaitan dengan mereka. Dan ini tidak melambatkan perkara apabila mereka datang ke pusat vaksin tersebut. Mereka menyerahkan saja dan disemak oleh doktor yang akan menyaring kebenaran untuk mendapatkan vaksin. Dan juga persetujuan untuk menerima vaksin. Serta mungkin pada waktu tersebut dia tak layak. Contoh dia demam. Jadi kita boleh tangguhkan pemberian vaksin pada mereka dan kita gantikan dengan mereka yang telah pun kita panggil awal untuk hadir pada hari mereka menerima vaksin tersebut. Jadi keseluruhan proses, kalau Datuk Seri Doktor boleh gambarkan berapa minit akan diambil oleh seorang penerima apabila sampai ke pusat vaksin dan keluar daripada pusat vaksin selepas menerima jab itu? Ya, kita telah pun buat dry run untuk mendapat vaksin kepada lokaliti yang terjauh yang pernah kita bayangkan, iaitu di Belaga pada 19 2021 yang lepas. Dan kita buat juga di Bintulu bagaimana vaksin itu sampai. Tetapi untuk kita pastikan bahawa perkara ini dapat diberi suntikan, satu dry run untuk memberi suntikan akan kita adakan dalam masa beberapa hari lagi untuk memastikan bahawa jumlah waktu yang diperlukan sebenar untuk vaksinator memberi vaksin daripada pintu masuk sampailah kita benarkan mereka untuk berehat selama 30 minit sebelum mereka dilepaskan daripada pusat vaksinator tersebut. Dan ini memerlukan satu waktu yang kita susun jadualnya dengan tersusun dan juga rapi. Dan pada pengalaman yang pernah kita lalui, saya sendiri sebagai doktor perubatan, memberi vaksin ini nampak macam mudah. Tapi dia perlu kita untuk mengeluarkan vaksin daripada vial, kita perlu pastikan di dalam accurate dose. Kemudian kita kena tempatkan untuk tempat memberi vaksin tersebut di lengan, dan kita kena swab dahulu untuk pastikan bahawa kita dapat nyahkan kuman kalaupun ada, kita baru suntik. Dan daripada exercise yang pernah kita laksanakan, ia memerlukan dalam masa 5 minit hingga 10 minit daripada pintu masuk tu sampai vaksin. Dan kita boleh pastikan mereka diberikan waktu untuk di-observe selama 15 hingga 30 minit. Okey. Terima kasih Datuk Seri Dr. Adham Baba. Itu saja masa yang kita ada untuk sesi malam ini. Kalau ada kelapangan lagi, mungkin pada hari vaksin pertama nanti pada 26 hari bulan ataupun pada ketibaan vaksin pada 21 hari bulan, boleh sekali lagi bersama kami di Agenda Wani. Kami alu-alukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang event besar kita dalam bulan ini. Terima kasih Datuk Seri atas masa yang diberikan. Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Kesihatan Malaysia, bercerita tentang pelancaran program buku panduan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Sekian saja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.